Setelah Nonong melangkah keluar dari bilik rahsia, Datuk pun mengeluarkan sehelai kain kuning sebesar sapu tangan. Saya menduga kain itu memang sudah disediakan oleh Datuk sejak awal lagi dan bungkusan di tepi pintu pun ditutup dengan kain tersebut. Datuk segera mengarahkan saya dan Harun keluar dari bilik misteri. "Pergi mandi," katanya. "Sejuk memanda," jawab Harun. "Kamu mahu ke rumah Allah, mahu bersolat, mahu menghadap muka padanya. Bukan saja hati mesti bersih, mesti jujur. Tubuh badan mesti bersih, pakaian juga mesti bersih. Kalau badan tidak bersih, pakaian juga tidak bersih. Artinya tidak cukup sempurnalah diri kita pergi ke masjid untuk bersembahyang." Cukup tenang Datuk melunturkan kata-kata kepada kami. Saya dan Harun segera mahu bangun untuk meninggalkan bilik misteri. "Nanti dulu, tahan Datuk." Serentak saya dan Harun berpandangan, mencari-cari jawapan kenapa kami ditahan. Pelik benar anak muda sekarang, kalau turun ke bandar merambu atau ke panggung wayang, ke tempat pesta, mengenakan pakaian yang cantik-cantik, kemas, biar nampak kacak dan cantik. Kenapa perkara semacam itu tidak dilakukan bila ke masjid? Datuk mula berceloteh. Sesungguhnya perkara seperti ini memang tidak saya senangi. Sebelum celoteh menjadi lebih panjang, secara hormat kami mohon diri lalu segera angkat kaki. Sebab sahaja melepasi ruang tengah menuju ke bilik air, saya toleh ke arah Datuk yang sedang merapatkan daun pintu dan menguncinya. Dalam jangkaannya, Datuk akan bersama-sama kami ke Masjid Raya. Jangkaan itu tersasar, Datuk pergi dulu sendirian. Entah mengapa Datuk tidak mahu bersama. Barangkali dia ada matlamat atau maksud tertentu. Boleh jadi juga dia mahu menguji keberanian saya dan Harun. Mungkin dia mempunyai muslihat dan strategi tertentu. Jarang Datuk berbuat demikian atau meninggalkan saya. Memang wajarlah tindak tanduknya menimbulkan bermacam-macam andaian dalam kepala saya. Kami tiada pilihan, terpaksa meredah kedinginan dan kabus subuh dengan rasa takut berani. Entah mengapa, sambil melangkah saya teringatkan kemunculan lembaga manusia dalam kabus menghalang perjalanan saya dan Datuk. Memang saya mengharapkan perkara demikian tidak akan berulang lagi. Kami terus melangkah. Tama. Langkah terhenti, bahu kiri dipaut Harun dari arah belakang. "Kenapa Harun?" Aku rasa seram semacam, tak ada apa-apa, kalau ada pun kita tentang, tutur saya dengan nada suara yang meninggi. Mendengar kata-kata itu, Harun mengeluh dan terus melangkah. Saya membaca beberapa surah dari Al-Quran untuk menghilangkan rasa cemas yang muncul mendadak dalam diri. Langkah terus dipercepatkan. "Allahu Akbar," itu yang terkeluar dari kelopak bibir. Di depan saya berdiri lembaga hitam. Harun terkejut besar, mulutnya terlopong. Sepasang matanya terbeliak. Kedua-dua belah tangannya memeluk tubuh saya. Siapapun menggeletar bila berdepan dengan makhluk asing berkulit hitam. Tubuhnya besar, kira-kira 5 pemeluk pokok sena dan tingginya melepasi pokok kelapa dara. Rambut kuningnya melepasi punggung manakala di bahagian dada penuh dengan bulu tebal. Bulu tebal yang menguasai bahagian dada hingga ke paras lutut berwarna kehitam-hitaman bercampur dengan warna putih kemerah-merahan. Di bahagian kemaluan, warnanya lain pula, macam warna perak, keras macam berus dawat pengusut periuk, berlapis-lapis tebal macam cawat menyebabkan sukar bagi saya menentukan jenis kelamin makhluk asing itu, sama ada lelaki atau perempuan. Tak ada kaki. Dalam rasa takut dan cemas itu, Harun masih sempat berbisik kepada saya. Apa yang dikatakannya memang benar. Anggota makhluk asing hanya boleh dilihat dari paras bahu hingga ke bahagian lutut. Kepala dan bahagian kaki tidak kelihatan. Makhluk itu bagaikan berdiri atas kabus. Berpusing perlahan-lahan seolah-olah melihat keadaan sekitar. Beberapa minit kemudian lembaga tanpa kepala dan kaki itu hilang dari pandangan kami. "Bagaimana Tama?" "Persetankan, dia sekadar menguji kita, tapi tak ada tapinya lagi. Jangan banyak cakap, jalan terus. Subuh dah hampir benar ni," kata saya sambil menarik tangan Harun. Langkah yang terhenti disusun semula. Kali ini kami melangkah dengan cepat sekali tanpa mahu menoleh ke kiri dan ke kanan. Memang tidak diduga Datuk menunggu kami di luar perkarangan Masjid Raya. Dengan senyum Datuk menyambut kami. "Ada apa-apa perkara pelik yang kamu berdua alami semasa datang ke sini tadi?" tanya Datuk. "Tak ada apa-apa Tok.
Saya berbohong. Kamu Harun. Harun tidak dapat meneruskan percakapan kerana bahu kirinya saya singgung dengan siku. Perbuatan saya itu dapat dikesan oleh Datuk. Jangan tahan dia nak bercerita tamal. Saya memaksa diri senyum untuk menutup rasa malu yang saya lakukan sendiri. Harun renung muka saya, macam mahu menyatakan bahawa dia terpaksa patuh dengan permintaan. Saya restui permintaannya dengan menegakkan ibu jari kanan. Ceritakan Harun, jangan peduli dengan tamal. Kata-kata dorongan dari Datuk membuat Harun menarik nafas lega. Kami jumpa lembaga hitam tidak berkepala dan berkaki. Harun memulakan cerita dan saya lihat Datuk macam tidak berminat mahu mendengarnya. Ceritakan dari mula Harun, saya memberitahu. Datuk anggukkan kepala, setuju dengan saranan saya. Sebab saja sampai di kepala simpang, saya rasa macam ada sesuatu menyentuh cuping telinga saya. Tapi, kerana takut saya diam saja, tak cakap pada tamal. Akhirnya, kami bertembung dengan lembaga hitam tidak berkepala dan berkaki. Datuk mengeluh kecil sambil menggigit bibir. Beberapa orang jemaah yang lalu memberi salam dan berjabat tangan dengan Datuk. Malah 2-3 orang daripada jemaah itu bercakap-cakap dengan Datuk seketika. Mereka bertanya kenapa berada di luar kawasan masjid. Setelah menerima penjelasan dari Datuk, mereka pun beredar. Cuping telinga sebelah mana, kiri atau kanan Harun? Tanya Datuk. Kanan memanda, benda yang sentuh telinga kamu tu, macam daun lalang. Ia memanda, Datuk termenung seketika. Dahinya dikerutkan dan bibir bawah digigit untuk kesekian kalinya. Perlahan-lahan Datuk dongak wajah ke langit, melihat awan subuh yang berarak lembut. Pangkal tumit kirinya ditekan ke bumi. Kalau begitu, kita ada 2 pilihan untuk menyelesaikan barang dalam bungkusan yang berada dekat pintu bilik, tutur Datuk sambil merenung ke arah saya dan Harun. Dan di bawah langit subuh, saya lihat sinar mata Datuk bercahaya, penuh keyakinan dan pengharapan. Maksud tu, soal saya, barang dalam bungkusan tu mesti dibuang ke sungai atau ditanam di tanah kampung, di mana ilmu susuk itu diperturunkan kepada umat nonong. Saya lihat wajah Harun cemas sambil menarik nafas dalam-dalam. Matanya tidak berkedip merenung dada langit. Habis, macam mana memanda? Tanya Harun penuh keraguan. Usah bimbang, semuanya akan kita fikirkan selepas solat nanti, tak usah risau. Datuk memberikan keputusan muktamad, membunuh keraguan dan kebimbangan di hati saya dan Harun. Dan kami pun akur dengan keputusannya itu. Sebelum azan bergema, kami segera masuk ke masjid melakukan solat tahiyat masjid. Tidak lama berselang azan subuh pun dilaungkan oleh muazzin. Suaranya bergema dan mendayung penuh syandu menguasai suasana subuh yang sekaligus dapat didengar penghuni kota raya Medan yang tinggal tidak jauh dari masjid raya. Di bawah langit dan bumbung masjid, saya terharu menikmati alunan azan. Dan terasa betapa kecilnya diri ini di atas bumi Allah. Sesungguhnya, Allah Maha Agung dan Maha Berkuasa. Padamu aku mohon restu dan perlindungan. Tanpa disedari air mata meleleh di cerun pipi ini. Solat subuh pun bermula. Saya kira setelah selesai menunaikan sembahyang subuh, Datuk terus pulang seperti yang dilakukan pada subuh sebelumnya. Perhitungan saya tidak tepat kali ini. Datuk menahan saya dan Harun agar bernaung lebih lama lagi dalam perut masjid. Kita ikut kuliah subuh kali ini, bisik Datuk ke telinga Harun. Kata-kata yang sama juga diungkapkan oleh Harun ke lubang telinga saya. Terpaksa, kata Harun. Ya, nada saya lemah. Harun senyum panjang. Melihat kepada jumlah para jemaah yang masih ramai bertahan dalam masjid, saya menduga kuliahnya pasti menarik dan memikat. Kuliah subuh disampaikan oleh seorang ulama dari Bukit Tinggi. Nama saya sudah lupa. Perkara yang disyarahkan berhubung dengan gangguan syaitan. Kerana cara penyampaiannya yang begitu menarik dan memikat membuat para jemaah terpesona. Tidak bergerak dari tempat duduk. Semuanya mendengar dengan penuh khusyuk. Kalau kita dekat dengan Allah, syaitan jauh dari kita, tutur si ulama berbadan kecil, berjanggut sejemput berkulit sawo matang. Kalau kita dekat dengan syaitan, Allah jauh dari kita. Celaka hidup seseorang bila didekati syaitan, sambungnya sambil membetulkan kedudukan cermin mata bulat, macam cermin mata Mahatma Gandhi, pemimpin agung negara India. Semua para jemaah yang berada dalam masjid menganggukkan kepala.
Negara hancur dan jahanam bila pemimpin didampingi syaitan, maka lahirlah pemimpin gila kuasa, pemimpin rasuah, ambil harta rakyat untuk kaum kerabat dan anak sendiri. Kawan-kawan yang tidak sehaluan ditangkap dan dihukum, tambah si ulama penuh semangat sambil mengingatkan para jemaah yang bercita-cita mahu jadi pemimpin harus bersikap adil dan bijaksana. Semasa si ulama berbadan kecil memberi peluang kepada para jemaah mengemukakan pertanyaan, Harun segera mengangkat tangan. Silakan, si ulama memberi laluan. Semua biji mata para jemaah tertumpu ke arah Harun. Dan saya lihat Harun menggigit bibir menahan rasa gemetar. Maklumlah dia tidak pernah bercakap di khalayak ramai. Saya mahu bertanya tentang perkara yang terkeluar dari topik dalam kuliah ini. Suara Harun tersangkut-sangkut. Tentang politik, si ulama berbadan kecil mengajukan pertanyaan. Tidak, jawab Harun. Kalau begitu, silakan. Buat seketika Harun merenung ke arah kepala para jemaah yang berceratuk. Dan secara tidak sengaja, semasa saya mengangkatkan kepala, pandangan saya dengan Harun bertembung. Cepat-cepat saya menegakkan ibu jari memberi perangsang. Harun tersenyum penuh semangat. Apa hukumnya bagi mereka yang memakai susuk termasuk dukun susuk? Harun bertanya dengan lantang. Terbeliak mata Datuk melihat keberanian Harun. Memang di luar dugaan yang Harun mampu bertindak demikian. Tanya, pertanyaan yang baik dan jarang ditanyakan kepada saya. Ada senyum terpama di kelopak bibir ulama berbadan kecil. Perlahan-lahan dia menolak bingkai kacamata sebelah kiri ke atas. Renungannya diarahkan ke muka Harun. Orang muda, agaknya kamu nak pasang susuk? Tidak, pantas Harun menjawab sambil menggelengkan kepala. Terdengar suara para jemaah berbisik sama sendiri yang diselang dengan suara orang batuk yang sengaja dibuat-buat. Agaknya, mereka menyindir Harun. Suara berbisik dan batuk itu datangnya dari arah belakang kami. Suara dari ulama berbadan kecil membunuh suara orang yang berbisik dan batuk yang sengaja dibuat-buat. Situasi dalam perut masjid kembali sepi dan tenang. Gigi atas dengan gigi bawah saya lagakan berkali-kali. Datuk tunduk merenung permaidani masjid. Sayup-sayup terdengar bunyi kenderaan di jalanan. Suasana subuh masih lagi menguasai pinggir kota Medan. Secara kebetulan beberapa hari lalu semasa saya singgah di kedai kopi, terdengar beberapa orang di meja sebelah bercakap tentang susuk. Si ulama berbadan kecil menatap wajah para jemaah yang tertungguk di depannya. Semuanya diam terpaku, penuh minat menanti kata-kata yang bakal diluahkan oleh si ulama berbadan kecil. Saya tak tahu entah kenapa perkara susuk ni suka sangat disebut-sebut terutama di kalangan kaum wanita. Menurut kata orang, tujuan memakai susuk atau pemanis diri supaya wajah yang tak cantik nampak cantik dan mampu menarik perhatian lawan jenis. Niatnya sudah lain. Percakapan si ulama berbadan kecil terganggu. Kedudukan cermin matanya nampak sengit sebelah kanan kerana terlalu kerap mengoyang-goyangkan kepala ke kiri dan ke kanan. Jadi, dia nampak menarik dan cantik tidak sebagaimana yang sepatutnya. Kecantikannya kerana pengaruh susuk. Percakapan yang terhenti disambung kembali. Beberapa orang para jemaah mengeluh kecil sambil menarik nafas. Cara ini saya tidak setuju dan kurang terpuji kerana segala sesuatu tergantung pada niat kita. Inamal imalu bin niyati wa inamal likulli ri'in man nawa. Sesungguhnya segala sesuatu dengan niat. Jika niat hanya untuk mendapat atau mencari perhatian supaya orang lebih tertarik dan tergila-gilakan padanya, perbuatan begini pada saya memang mengelirukan dan itu haram hukumnya. Artinya, mengikut hukum Islam susuk itu haram. Harun menggigit kuku jari mendengar penjelasan tersebut. Ulama berbadan kecil lagi sekali membetulkan kedudukan kacamatanya. Para jemaah tidak berganjak punggung. Dan minat saya untuk mengikuti kisah selanjutnya terus memuncak. Dari pengamatan saya ternyata si ulama itu sendiri cukup berminat untuk memperkatakan tentang topik yang ditimbulkan oleh Harun. Selanjutnya, dijelaskan oleh si ulama itu bahawa perbuatan mereka, pengamal susuk, sudah menyalahi kudrat. Mereka sudah ingkar dari apa yang telah digariskan oleh Allah. Tidak puas dengan apa yang dikurniakan oleh Allah kepada mereka, lalu berusaha mempercantikkan diri. Mereka pasang susuk. Saya mendapat tahu pasang susuk itu ada jampi serapahnya. Sesuatu yang dibuat oleh manusia sudah tentu tidak kekal. Bila kuasa susuk menjadi tawar, tidak berkesan, keadaan sebenar terselah.
wajah kurang menarik, ditambah pula dengan usia yang semakin meningkat. Perkahwinan atau percintaan yang disalut dengan susu akan berubah dan akhirnya merugikan kedua-dua belah pihak. Lawan jenis tidak tertarik, rasa cintanya segera luntur, macam luntur seri wajah yang dibalut susu. Selama ini dia tertarik kerana kepalsuan, cantik yang dibedak syaitan, dia tertipu. Kesimpulannya, benda atau barang buruk dibungkus dengan pembungkus yang elok supaya nampak cantik dan menarik tetapi isinya tetap buruk. Orang yang tertarik dengan pembungkus yang cantik segera mahu memilikinya, bila dibuka baru tahu isinya. Itulah sebabnya perbuatan tersebut berdosa dan haram hukumnya. Maafkan saya Tok Guru, semua kepala para jemaah bergerak serentak menoleh ke arah kanan masjid. Seorang lelaki dalam lingkungan usia awal 40-an, bersongkok putih, berdiri mengemukakan pertanyaan. Mahu bertanya, ya Pak Guru, silakan. Siapa nama anda? Saya Said Syahrul Akbar. Saya tinggal tidak jauh dari pusat Pasar Medan. Perkara yang ingin saya tanyakan ialah apa pendapat Pak Guru tentang ada golongan yang tahu hukum agama seperti kiai, ustaz dan sebagainya yang seolah-olah memberikan galakan memasang susuk. Satu pertanyaan yang secara tidak langsung mempertikaikan kejujuran dan keikhlasan golongan atau ahli agama dalam usaha membenteras perbuatan yang bertentangan dengan hukum Islam. Air muka si ulama berbadan kecil nampak berubah seketika. Malah beberapa orang para jemaah memperlihatkan rasa kurang senang dengan pertanyaan yang diajukan oleh Said Syahrul Akbar. Pertanyaan itu menjatuhkan air muka si ulama berbadan kecil, meragui kebolehannya. Apa juga alasan yang diberikan, tindak tanduknya, Said Syahrul Akbar, memang tidak wajar dan keterlaluan. Tetapi, kebimbangan para jemaah segera berakhir bila si ulama berbadan kecil tersenyum. Dia pun mengulangi kembali penjelasan tentang niat, sesuatu perbuatan bergantung pada niat. Jika niatnya tidak baik atau jahat, sudah pasti perbuatannya berdosa. Sebagai contoh, ada guru agama atau ustaz memasang susuk kepada seseorang supaya orang itu mempunyai daya tarik, daya pemikat, bukan bertujuan untuk mengubati penyakit atau sebagainya. Sudah tentu perbuatan ini berdosa. Dari balik cermin mata putihnya, si ulama berbadan kecil menatap wajah para jemaah yang tertungguk di depannya satu persatu. Para jemaah di bahagian belakang memanjangkan lehernya. Kalau tak silap saya, Imam Ghazali pernah mengatakan golongan orang berilmu, ulama, ada dua jenis. Di antaranya ada ulama syu, artinya ulama yang jahat. Ulama jenis ini sudah tentu ilmunya tidak seberapa, sambungnya dalam nada suara yang amat rendah sekali. Tetapi, berjaya menarik perhatian para jemaah. Begitu, cara mendadak Said Syahrul Akbar bersuara. Ya, begitulah yang saya ketahui, sahut ulama berbadan kecil. Dengan bermodalkan ilmu yang tidak seberapa itu dia telah melanggar aturan atau hukum syarak yang sebenarnya dia sudah tahu tentang dasar hukumnya. Mungkin kerana imannya masih nipis dan dapat dikuasai oleh syaitan maka dia pun mengutamakan dunia daripada akhirat, terang ulama itu lagi. Saya melihat untuk menghilangkan rasa lenguh di pinggang akibat terlalu lama duduk. Harun termenung panjang dan Datuk memicit-micit pangkal pahanya. 2-3 orang para jemaah batuk. Semuanya itu tidak mengganggu kelancaran kata-kata dari ulama berbadan kecil. Nah, golongan inilah dikatakan ulama jahat yang tidak wajar dijadikan contoh, sebabnya dia sudah menipu orang lain dan menipu dirinya sendiri. Ulama yang baik itu adalah al-ulama warasatul anbiya. Pemaksud ulama itu adalah pewaris para nabi. Kali ini nada suara ulama berbadan kecil agak tinggi dan lantang sekali terutama bila dia menyebut kata-kata ulama adalah pewaris nabi.